setiap langit. Bagaimana para malaikat qiyam, malaikat bertakbir, malaikat bersujud, malaikat rukuk. Setiap kita rukuk yang kita buat dalam salat, Nabi tengok sepanjang Mi'raj Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Dalam Hubble teleskop, tuan-tuan, di ISS, tak nampak lagi. Yang mereka nampak cuma alam syahadah. Kalau kita nak kira alam syahadah, bintang yang terdekat saya sebut tadi nama Alpha Centauri A dengan B, berapa jarak dia? 4.3 bilion, 4.3 tahun cahaya. 1 tahun cahaya sama dengan 9.4 kali 10 + 12 kilometer. Okey, bahasa mudahnya, berapa kosong belakang? 12 kosong. Kalau 6 kosong, million. 9 kosong, billion. 12 kosong, trilion. 1 tahun cahaya sama dengan 9.4 trilion kilometer. Tuan-tuan, yang paling dekat 4.3 kali 9.4 trilion kilometer, itu Alpha Centauri. Tuan-tuan, Allah firman dalam surah Al-Mulk ayat 65, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan, menghiasi, zayyanna as-sama', menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Tuan-tuan nampak tak? Allah kata bintang ni langit yang dekat. Hak yang saya sebut tadi dekat ke jauh? Allah kata tu langit dekat. Tu langit dekat. Kita ni makhluk yang maha kecil. Dekat bagi Allah cukup curi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala cabar jin dan manusia dalam surah Ar-Rahman ayat 22. Ya ma'asyara jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu. Wahai jin, wahai manusia seluruhnya, kalau kamu mampu, cubalah tembus langit kami. Cuba tembus. Fanfuzu, maka tembusilah. Dan Allah kata, Allah balas balik, la tanfuduna illa bisultan. Sekali-kali kalian takkan dapat tembus melainkan kami bantu itu dia. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu nak dustakan, wahai jin manusia? Tuan-tuan, ini baru dunia syahadah daripada langit kita. Kalau zoom out, itu bintang yang terdekat. Kalau zoom out seluruh bintang, kita berada dalam galaksi Bima Sakti. Hujung ke hujung galaksi Bima Sakti, perjalanan yang mengambil masa 100,000 tahun cahaya. Satu galaksi. Di keliling kita ada juta galaksi. Kalau di zoom out seluruh galaksi di keliling kita menjadi satu butir bintang, ini dipanggil cluster of galaksi. Di sebelah dia ada cluster of galaksi yang lain, tuan-tuan. Di sebelah ada cluster of galaksi, ada cluster of galaksi yang lain, cluster of galaksi yang lain. Jutaan taburan cluster of galaksi di langit. Di zoom out seluruh cluster of galaksi menjadi satu titik bintang, dipanggil sebagai super cluster of galaksi. Di sebelah ada super cluster of galaksi yang lain, ada super cluster of galaksi yang lain, super cluster of galaksi yang lain, super cluster of galaksi yang lain. Zoom out jadi titik bintang. Tuan-tuan, agak-agak di mana pengakhiran besarnya langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW di Mi'raj, Nabi masuk ke alam malakut, sehingga sampai ke langit yang pertama. Nabi kena ikut prosedur langit. Walaupun Nabi khairul anam, Nabi ialah manusia, makhluk khairul anam, makhluk yang paling agung, yang paling baik, tapi Nabi tetap kena ikut prosedur langit. Bila sampai ke langit yang pertama, perbatasannya, maka malaikat tanya kepada Jibril AS, siapa yang bersama dengan kamu? Tuan-tuan, sama ke apa Ustaz? Bahaya ni. Kita bangun langit pertama. Sabar habis.
Habis. Saya usahakan habis bahaya. Ingat tak turun-turun. Aduh. Untuk hadiah ni, hadiah yang cukup panjang. Kalau kita nak duduk dalam pengajian berkenaan Isra wal Mi'raj saja yang kompak, daurah sehari, sejam takkan dapat. Sejam ni cuma tadi Isra tadi saya skip banyak kan. Ni kita nak Mi'raj, ini pun bakal juga. Dalam Mi'raj langit pertama, prosedur ni Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan para malaikat. Macam mana kita nak tembus? Apollo kata tembus bulan. Kata Apollo tak sampai bulan. Ini semua penipuan-penipuan yang sini kita makan dalam buku sejarah saja. Tak sampai, manusia tak mampu. Melainkan illa bisultan. Kalau Allah tak datangkan kekuatan tu, bantuan, tak sampai kita mana-mana pun. Manusia yang menembusi langit, yang sampai habis cuma Nabi SAW, Nabi Isa sampai langit kedua. Allah tahan Nabi Isa sampai akhirnya kiamat. Allah akan turun balik untuk tanda kiamat terakhir. Tanda-tanda kiamat besar Nabi Isa akan turun. Di langit yang keempat disebut di dalam kitab Qasasul Anbiya, ada siapa? Nabi Idris pun naik langit hidup-hidup dan Allah cabut nyawa kat langit. Tuan-tuan, di langit pertama Nabi Jibril AS ditanya kepada Jibril, ditanya oleh malaikat yang jaga langit kepada Jibril, siapa yang kau bawa? Mereka dah tahu, tapi ini prosedur. Maka mereka kata Muhammad bin Abdullah. Ditanya kepada Jibril, adakah dia diutuskan? Jibril kata, ya, dia diutuskan. Baru pintu terbuka. Kalau tiba-tiba malam tuan-tuan buat majlis di Masjid Pelanggit ni, jemput dari Pertuan Agong datang, beritahu dekat yang jaga khidmat kat depan tu, insya-Allah yang di Pertuan Agong kita lagi datang dengan kereta dia warna sekian-sekian, nombor plate sekian-sekian. Dia terus bawa tempat parking. Kita pun dah walkie-talkie dekat depan sana. Jadi yang khidmat depan sana pun tengok ada kereta, betul nombor color ni, nombor ni. Dia tahan lagi tak? Kalau ditahan pun untuk tunjuk jalan. Tak ada dia ditahan. Minta maaf, siapa bawa ni? Tuan, itu bukan tanya, itu cari pasal. Nabi Agung pun, itu kereta dia, itu nama plate dia. Nabi SAW setinggi-tinggi kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan inilah kehidupan. Ada syariat, ada prosedur yang perlu ditaati. Taat, percaya. Ingkar, gagal. Dalam ayat yang saya baca tadi, Allah sebut dalam surah Al-Mulk ayat nombor 5 tadi, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Allah jadikan bintang-bintang ni tuan-tuan, yang langit dunia yang dekat ni, sebagai apa? Untuk kejam para syaitan. Dulu sebelum kelahiran Nabi SAW, para syaitan boleh menembusi langit untuk mendengar berita-berita langit. Bomoh-bomoh yang dekat bumi yang mengamalkan sihir, mereka kata mereka tahu masa depan. Mereka dapat berita daripada syaitan yang lebih adalah pembohongan daripada kebenaran. Lahir saja Nabi SAW, ketika tu syaitan tak lagi dibenarkan menembusi langit-langit. Kerana kemuliaan Nabi SAW lepas tu Nabi saja dapat temui. Tuan-tuan, langit pertama Allah temukan dengan Nabi Adam AS, Nabi yang pertama, ayah kepada seluruh manusia. Allah seolah-olah nak mengingatkan Nabi SAW yang keadaan sedih sangat ketika itu, yang lain dalam keadaan kesedihan. Allah mempersiapkan Nabi daripada Isra', tuan-tuan. Allah bukan tuai Isra' Nabi. Apa Allah? Allah belah dada Nabi dulu. Allah masukkan apa? 3 perkara: iman, ilmu, hikmah. 3 perkara ni Nabi tak kotor untuk dibersihkan. Nabi ialah sentiasa bersih. Tetapi ini peristiwa untuk fahamkan umat ini, setiap kali keluar musafir, bersihkan diri dengan 3 perkara. Mana-mana nak pergi, betulkan niat. Datang kepada ilmu, niat belajar, lihat kebesaran Allah, berhikmahlah dalam perjalanan. Jaga mulut, jaga mata, jaga telinga, jaga hati. Dalam perjalanan Nabi SAW, Allah membersihkan Nabi SAW walaupun Nabi dah bersih. Langit pertama Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan dengan Nabi Adam, kerana Nabi Adam adalah manusia yang berasal ciptaannya daripada syurga. Dan begitu wahai Rasulullah dan umat ni, kita yang dengar peristiwa, kalian bukan orang dunia.
Kalian orang akhirat. Kalian orang akhirat itu. Nabi Adam AS asal pada akhirat. Ketika dia melihat Nabi Adam AS, Al-Imam Ibn Hajar Asqalani menyebutkan, ketika tu Nabi Adam melihat ke sebelah kanan, Nabi Adam senyum. Nabi Adam melihat sebelah kiri, Nabi Adam menangis. Kerana di sebelah kanan ialah seluruh anak-anak Adam yang taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan terdapat di sebelah kiri ialah anak-anak Adam yang ingkar perintah Allah. Diangkat Nabi Muhammad bersama Jibril ke langit yang kedua. Ditemukan di langit kedua dua orang Nabi. Yang pertama Nabi Isa AS, yang kedua Nabi Yahya AS. Nabi Isa dan Nabi Yahya ni saudara. Nabi Yahya ialah bapa menakan pupu Nabi Isa. Tentang pak menakan pupu, faham tak? Saya sekolah di Sarawak, pening enggak saya nak jelaskan tadi. Sebab bahasa Sarawak sepupu dipanggil tunggal. Tunggal. Tuan-tuan, Nabi Yahya, Nabi dengan Siti dengan Maryam alaihissalam sepupu. Ayah Maryam Imran, ayah Yahya Zakaria, isteri Imran, isteri Zakaria adik-adik. Jadi Maryam alaihissalam dapat Nabi Isa yang merupakan anak saudara pupu kepada Nabi Yahya. Dua orang Nabi yang hidup di zaman yang begitu dekat. Nabi Isa alaihissalam juga dikejar oleh umat dia, kaum Romawi yang nak membunuh dia. Akhirnya Allah mengangkat Nabi Isa yang akhirnya akan diturunkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yahya dikejar oleh umat dia, ditangkap oleh umat dia, dibunuh oleh umat dia. Allah nak cerita seolah-olah kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dulu ada Nabi buat dakwah juga, kena kejar juga ke umat dia. Yang seorang Allah selamatkan, yang seorang lagi Allah biarkan dalam keadaan umat dia bunuh dia. Inilah modul jalan dakwah. Modul jalan dakwah bukannya duduk atas petang-petang ceramah macam ni, saya duduk saja tuan-tuan. Ini ceramah. Saya duduk cerita kat tuan-tuan yang memang yang nak dengar. Medan dakwah sebenarnya jumpa orang tak mau dengar. Saya balik tadi naik Grab. Naik Grab tadi tuan-tuan sampai dekat sini tadi 12.30. Lagi setengah jam nak solat Jumaat. Isteri saya kata, kita macam mana ni nak naik teksi ke? Risau kalau Grab lagi dapat. Yang bawa Grab tu orang Islam. Kalau dia bawa kita memang confirm kat sembahyang Jumaat kan. Saya kata tak apa, panggil dulu. Siapa yang dapat tu Allah hantar. Mai satu orang adik muda lagi. Saya masuk tu bagi salam, assalamualaikum, masya-Allah adik. Apa khabar, sihat? Ni jom kita singgah masjid dulu, solat Jumaat dulu, kita jalan sama. Dia apa kita saya hantar abang dulu, kejap lagi kita balik ke saya nak balik ke KL, saya biasa sembahyang kat satu masjid kat sini. Saya tak sempat ni, tak sempat. Kata apa abang, saya hantar abang dulu, nanti saya pergi solat Jumaat sendiri. Tak apa, dia dah cakap ini, saya tak cakap abang. Dalam perjalanan, muzakarah iman, muzakarah agama, muzakarah kisah Rasul, muzakarah. Lah kali ada lepas masjid, abang, lepas tu ada masjid, kita berhenti mai. Tuan-tuan, sebenarnya perkataan iman ni kalau kita cerita hari-hari pada umat ni, tuan-tuan, hati umat jangan jadi lembut. Jangan kita tengok, tak boleh ni. Jangan pilih untuk buat dakwah. Orang-orang terdahulu, Nabi Isa terus buat dakwah. Walaupun diugut, walaupun dibunuh, terus Nabi jalan dakwah. Nabi SAW ditemukan dengan Nabi Isa, Nabi Yahya. Naik langit ketiga, jumpa Yusuf AS. Nabi Yusuf, handsome. Allah berikan kecantikan kepada Nabi Yusuf AS. Nabi balik ceritakan bagaimana kecantikan Nabi Yusuf. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Kata Aisyah, wanita-wanita Mesir melihat wajah Nabi Yusuf terpotong tangan-tangan mereka. Kalaulah mereka wanita-wanita Mesir melihat kecantikan Muhammad aku, pasti terpotong hati-hati mereka. Betapa kecantikan Nabi Muhammad. Nabi Yusuf, wanita-wanita Mesir tengok terpotong tangan, tak sedar. Tapi kalau Nabi Muhammad mereka tengok, terpotong hati-hati mereka. Kerana kecintaan dia begitu dalam. Kita ni tuan-tuan pernah tengok tak Nabi? Tak pernah tengok, sayang tak Nabi? Kita tak tengok Nabi pun sayang Nabi. Agak-agak kalau kita tengok Nabi macam mana? Tuan-tuan, ini Nabi Yusuf dikhianati oleh adik-beradik dia sendiri. Ketika mana Nabi Yusuf datang pada Nabi Yaqub, disebut dalam surah Yusuf,
Ayat keempat, wa idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayah, semalam saya bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud pada saya. Nabi Yaqub dengar. La taqsus ruqyaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan cerita peristiwa mimpi ni pada saudara-saudara kamu, mereka akan rancang benda yang tak baik. Tuan-tuan, memang dah dirancang benda tak baik dah. Nabi Yusuf ditangkap, masuk dalam perigi. Nabi Yusuf masuk perigi, dijual di Mesir. Dijual di Mesir, difitnah pula, masuk penjara. Nabi Yusuf sabar. Keluar dari penjara, diangkat jadi menteri, dinaikkan jadi raja. Musim kemarau datang adik-beradik dia ke Mesir. Buat apa? Minta bantuan. Nabi Yusuf kenal adik-beradik dia semua. Apa Nabi Yusuf buat? Balas dendam kan? Tak. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا أَن يغفر الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Maafkanlah kata Allah, lupakanlah, lapangkan dada-dada kalian daripada orang-orang yang buat jahat pada kalian. Tidakkah kalian suka kalau Allah mengampunkan dosa-dosa kalian? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah suruh maafkan. Nabi Yusuf maafkan. Allah seolah-olah nak beritahu Rasulullah, ya Rasulullah, mereka buat benda teruk pada kamu, mereka tutup rumah-rumah mereka kerana kamu, kami buka pintu langit untuk kamu. Wahai Rasulullah, maafkan mereka. Dibawa naik langit nombor 4. Jumpa siapa? Nabi Idris AS. Nabi Idris AS adalah lelaki Nabi pertama yang menulis dengan pen, dengan kalam. Nabi Idris AS juga Nabi pertama yang diperintahkan berjuang di jalan Allah, berjihad, berperang. Sebelum Nabi Idris tak ada perintah tujahidu fi sabilillah, tak ada. Berperang, yuqatilu fi sabilillah, tak ada berperang di jalan Allah, tak ada. Zaman sebelum Nabi Adam AS dapat Syekh, Nabi kedua. Syekh dapat anak Anwas. Anwas dapat anak, siapa yang anak Anwas? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qin'an dapat anak Muhallalan, Anwas, Qin'an bukan Nabi. Jadi dakwah mereka tak buat seperti mana para Nabi buat. Muhallalan membina tamadun yang cukup besar. Dia bina kerajaan pertama dunia, negara pertama dunia yang pertama Babylon. Ini siapa dia? Muhallalan. Muhallalan dapat anak Yaris dapat anak Enoch. Enoch ni siapa? Idris alaihissalam. Tuan-tuan bayangkan 5 generasi di atas tanpa dakwah yang sempurna seperti para Nabi. Apa jadi ke umat? Umat mula ingkar. Ada di kalangan mereka yang syirik. Maka Allah perintahkan Nabi Idris untuk angkat pedang buat dakwah jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah Allah nak mempersiapkan Nabi begitu, ya Rasulullah, tahun ni kamu di Isra Mi'raj kan? Tahun depan tak lama lagi kamu akan berhijrah. Lepas peristiwa hijrah akan berlaku peperangan demi peperangan, Badar, Uhud, Khandaq, Khaybar, Mu'tah, Yarmouk. Selepas-selepas yang macam tu, banyak peperangan yang akan kamu lalui, yang akan dilalui oleh umat ni. Maka inilah Nabi Idris yang memulakan berjihad jalan Allah. Naik langit nombor 5, jumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun ialah lidahnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa dalam dakwah, satu orang yang begitu petah dalam berkata-kata. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada Nabi Harun kelancaran lidah. Kerana Nabi Musa kalau bercakap, lidah Nabi Musa tak dapat menyempurnakan perkataan. Naik langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi menceritakan keadaan Nabi Musa, gelap kulitnya, ikal rambutnya, keras perwatakannya. Nabi Musa diutuskan kepada kabilah Bani Israel yang juga keras perwatakannya, yang juga putar lidahnya, yang begitu susah dikawal. Allah menghadirkan satu orang Nabi yang cukup kuat untuk mereka. Ketika diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk para sahabat berhijrah, para sahabat sami'na wa ata'na. Tapi ketika diperintahkan umat Nabi Musa berhijrah, fa asri bi'ibadi layla, fa asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. Bergeraklah, berjalanlah pada malam hari
malam hari bersama hamba-hamba kami, kamu akan dikejar. Tuan-tuan, ada umat Nabi Musa tanya, kenapa nak bergerak malam, kenapa tak siang? Kita ramai ratus ribu, bergerak siang kan senang, malam payah. Tuan-tuan, mereka petikai Nabi mereka. Ini umat Nabi Musa. Umat Nabi Muhammad bukan macam tu. Umat Nabi Muhammad, saya dan tuan-tuan patutnya dengar sami'na wa ata'na dan taat sepenuhnya. Dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, satu peristiwa yang memerlukan keadaan keyakinan yang sempurna. Kerana Nabi SAW melalui keadaan perjalanan yang cukup ajaib yang tak pernah dilalui oleh siapa-siapa sebelum daripada itu. Ketika sampai pada Nabi Musa AS, Allah seolah-olah membentangkan Nabi Musa kepada satu orang Nabi yang umat dia jauh lebih licik daripada orang-orang Quraisy, yang lebih licik daripada umat-umat yang sedang Nabi Muhammad SAW berdepan. Tuan-tuan, naik ke langit yang ketujuh, jumpa Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim, satu orang yang telah menyembelih cinta dunia untuk menghadirkan cinta akhirat, cinta Allah. Sehingga kan Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail, datang jumpa Nabi Ismail. Lama tak jumpa. Inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpi aku izbahuk, aku sembelih kamu. Maka tarak, apa fikiran kamu wahai Ismail? Apa anak yang soleh jawab? Anak yang soleh jawab dengan kesolehan dan kesabaran. If al-ma tu'ma, buatlah apa yang diperintahkan kepadamu wahai ayah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kamu akan mendapati aku di kalangan orang yang sabar. Nabi Ismail diletakkan, inni askantu zuriyati. Nabi Ismail diletakkan oleh Nabi Ibrahim, diletakkan pisau yang betul-betul tajam. Nabi Ismail buat perintah Allah sungguh-sungguh, bukan acah-acah. Bukan dia letak dekat leher tengok langit, kok Tuhan perintah, dah berjaya dah ni. Dah. Allah melihat ketika Nabi Ibrahim meletakkan pisau pada Nabi Ismail, dia tarik pisau tadi ke leher Nabi Ismail. Tak terus. Bukan sekali. Disebutkan dalam riwayat, Nabi Ismail diletakkan lagi pisau, ditarik lagi, tak putus. Berulang kali Nabi Ibrahim buat sehingga Allah redha, digantikan dengan kibas. Bukan bayangkan betapa Nabi Ismail, Nabi Ibrahim bersungguh-sungguh. Allah cuma sebut sembelih, Allah tak kata bunuh. Maka sembelih itu dah taat dah. Dan Allah menghadirkan kejayaan qibas yang disimpan oleh Allah daripada zaman Nabi Adam. Ketika diperintahkan dua anak Adam untuk berkorban kepada Allah, seorang bagi tanaman-tanaman buah-buahan yang busuk-busuk, yang seorang lagi dibawakan binatang yang paling cantik, paling baik, qibas yang paling sihat. Allah terima yang ni, Allah tolak yang tadi. Qibas jadi diangkat dan diturunkan untuk Nabi Ibrahim AS. Tuan-tuan bayangkan, daripada orang saleh pada orang saleh. Nabi Ibrahim AS menceritakan keadaan syurga. Dan Nabi Ibrahim beritahu kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sampaikan salam aku kepada umat kamu. Sebab tu setiap kali peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, tuan-tuan jawab salam Nabi Ibrahim. Kerana Nabi Ibrahim menyampaikan salam pada umat ni, dan Nabi Ibrahim begitu tanah-tanah di syurga subur sangat, maka semailah ia dengan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini biji benih untuk syurga. Nak menanam sekarang masanya, nanti balik tinggal petik ya tuan-tuan. Nabi Ibrahim dah cerita dah, ketika bertemu dengan Rasulullah di langit yang ketujuh, sampailah di atas. Ketika tu Nabi Ibrahim sedang bersandar di satu tempat yang mana teruih ke Baitul Maqmur, di tempat para malaikat bertawaf. Ketika tu tuan-tuan diceritakan bahawa para malaikat 70,000 setiap hari masuk bertawaf kat situ dan tak keluar-keluar lagi dah. Daripada awal diciptakan, tuan-tuan agak-agak ramai malaikat. Nabi berkata di dalam, ketika aku dimi'rajkan oleh Allah, aku melihat langit dipenuhi dengan para malaikat, dan tiada bahagian daripada langit ini melainkan seluruhnya dipenuhi dengan malaikat yang sedang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh langit. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Badar, tuan-tuan pergi umrah, mutawif hajat ziarah Badar, jangan kata tak mau, pergilah. Kerana ziarah Badar ni tuan-tuan, satu ziarah yang sangat-sangat penting, kerana itu pengorbanan
pertama orang Islam Yathrib, Madinah, ketika berlaku peperangan pertama 314 lawan 1,200 tuan-tuan. Ketika berlaku peperangan Badar, Allah turunkan 5,000 malaikat. Kata ulama, malaikat itu cuma diperintahkan turun, tak diperintahkan naik. Maka sampai hari ini para malaikat itu ada lagi di Badar. Setiap kali datang ke Badar, bersolat di Masjid Badar, di situlah tapaknya kemah Nabi SAW. Panjangkan doa di situ. Kerana kita sedang berada bersama dengan para malaikat yang menyaksikan peristiwa peperangan yang unggul di kalangan orang Islam dan orang Quraisy. Tuan-tuan, sampailah ke atas. Kata Jibril, ya Rasulullah, perjalanan aku cuma sampai sini saja. Kamu teruskan ke atas, kerana kalau aku terus lagi ke atas, maka aku akan terbakar. Sidratul Muntaha, satu tempat yang mana tak ada perincian yang sempurna dan sepenuhnya berkenaan dengannya. Nabi naik ke Sidratul Muntaha dengan kasut-kasut Nabi, menembusi 70 hijab cahaya. Dalam keadaan akhirnya Nabi SAW dipertemukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan hadiah. Bukan bermakna Nabi berada di dalam Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, maka Allah berada di Sidratul Muntaha. Bukan macam itu. Jangan kita meletakkan kefahaman yang begitu. Allah dalam akidah kita, Allah wujud bila makan. Tak ada tempat melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana menghadirkan Nabi ke Sidratul Muntaha, seperti mana kita telefon anak kita kat England, cakap dengan anak kita kat England. Kita dekat England ke tak ada? Kita kat Malaysia. Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu menghiburkan hati Nabi SAW. Kesedihan demi kesedihan, kegundahan demi kegundahan, kegelisahan demi kegelisahan, Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah mendatangkan satu ketenangan pada jantung Nabi. Sehingga akhirnya sebelum balik, Allah bungkus seluruh amalan malaikat yang Nabi tengok pada langit pertama. Allah bungkus satu sap. Jadi satu bungkusan yang sempurna yang dinamakan salat. Nah, ya Rasulullah ambil balik. Hak tu Nabi buat turun sampai pada Nabi Musa AS. Nabi Musa tuan-tuan, satu orang Nabi yang cukup ambil berat tentang semua perkara. Ini sifat Nabi Musa. Nabi Musa mempunyai kerisauan pada kita. Ketika di zaman Nabi Musa, Allah Subhanahu Wa Taala cerita bagaimana sifat Nabi Musa. Pernah berlaku kemarau tuan-tuan. Zaman Nabi Musa himpunkan semua para kaum-kaum dia untuk istisqa. Bila istisqa tak hujan. Tuan-tuan bayangkan, yang imam tadi bukannya ustaz, yang imam bukan qadi, yang imam bukan mufti, yang imam tu Nabi. Kalau Nabi imam hujan tak turun lagi, siapa lagi nak jadi imam? Tuan-tuan, Nabi Musa heran. Maka dia tanya, wahai Allah, kami dah istisqa tapi hujan belum turun. Allah kata, ya Musa, di kalangan kamu ada hamba yang berdosa belum taubat. Musa balik beritahu umat dia, di kalangan umat aku yang belum bertaubat, yang berdosa, tolong tinggalkan jemaah, kami nak istisqa semula. Tuan-tuan, mana ada orang berlaku? Siapa nak keluar? Kalau kita sembahyang isyak lagi, tengah-tengah sembahyang ada orang bubuh silent killer. Tahu tak silent killer? Bunyi tak ada, tapi bau dia hidayat seluruh alam. Imam hampir-hampir lupa rakaat. Nak bangun rakaat kelima, ada juga ikut bangun, lupa rakaat juga. Sebab apa? Ada silent killer. Habis sembahyang, imam kata, siapa buah kentut tadi pakai? Keluar, sembahyang balik. Tuan-tuan, siapa nak bangun? Mana ada orang nak berlaku? Pernah berlaku di zaman Umar. Ketika mana para sahabat telah bersolat, Umar jadi imam, ada sahabat buat silent killer. Masuk dalam hidung para sahabat yang lain. Umar habis solat, berdiri kata, di kalangan kalian tadi, yang mana kentut, ambil wuduk solat semula. Tuan, mana ada sahabat bangun? 3 kali Umar ulang, tak ada seorang pun sahabat bangun. Tiba-tiba yang bangun ialah Sayyidina Jarir radhiyallahu ta'ala anhu. Jarir bangun. Sahabat semua tengok Jarir. Bukan Jarir kentut. Jarir bangun begitu, ya Rasulullah, ayo ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, tidaklah patut engkau perintahkan yang kentut tadi bangun untuk ambil wuduk dan solat semula. Patutnya kau perintahkan kami semua untuk bantu berwuduk dan solat semula. Ini orang Islam, kan?
sentiasa tutup aib orang Islam yang lain. Dia tak pernah buka aib siapa-siapa. Dia orang hatta kentut pun. Walaupun duduk dua orang kereta, tiba-tiba berbusuk, confirm dah. Siapa lagi? Kita berdua kan? Tak perlu tengok sebelah kentut dah. Tak payah. Memang confirm lah dia kentut. Tak ada orang lain kat belakang. Senyap cukup lah. Baca doa Allahumma rihi fi fami syaitanir rajim. Nampak doa kentut? Tuan-tuan tahu doa kentut? Ini doa kentut Allahumma rihi fi fami syaitanir rajim. Ya Allah masukkan lagi kentut dalam mulut syaitan. Tuan-tuan, ni sahabat. Bayangkan bila Musa AS tanya ke umat dia, di kalangan umat aku ni siapa berdosa keluar? Tak ada siapa keluar, tuan-tuan. Bila tak ada orang keluar, maka Musa AS perintahkan untuk semua istisqa semula. Bila istisqa, hujan turun. Maka datang satu keheranan pada Nabi Musa. Yang berdosa tadi tak keluar pun hujan turun. Patut settle dah masalah. Dah settle dah pun. Dah hujan dah. Itu yang penting dia. Tapi Nabi Musa tak mati. Ini sifat Nabi Musa. Untung kita Nabi Musa sifat macam ni. Nabi Musa tanya, wahai Allah, bukankah di kalangan umat aku yang berdosa tadi belum keluar? Kami istisqa lagi sekali, hujan turun. Allah kata, ya Musa, umatmu itu telah bertaubat dan aku terima taubatnya. Kita tengok Allah. Sekali ya taubat, terima terus taubatnya. Patut dah settle. Settle. Nabi Musa belum lagi. Nabi Musa tanya lagi, ya Allah, siapa dia umat aku? Nabi Musa tanya pula, siapa dia yang berdosa tadi? Apa kata Allah? Allah beritahu, wahai Musa, sesungguhnya dia bertaubat baini wa bainahu, di antara aku dengan dia. Kau tanya siapa? Allah tutup aib hamba dia, tuan-tuan. Bagaimana hari kita buka aib kita sendiri. Ini sifat Nabi Musa. Sebab tu bila Nabi Muhammad turun daripada Mi'raj, lalu dekat Nabi Musa tanya, apa hadiah Allah lagi? Apa kata Allah? Apa kata Nabi SAW? 50 waktu salat. Nabi Musa kata, tak boleh. Umat aku yang panjang umur, yang kuat pun tak mampu, apatah lagi umatmu wahai Muhammad. Nabi naik turun, tuan-tuan. Setengah riwayat menyatakan 9 kali. Kita kalau minta orang 9 kali kan, Allah, 3 kali pun kita rasa macam. Bayangkan betapa Nabi Muhammad risaukan umat ni 9 kali. Akhirnya 5 waktu tinggal. Itu pun Allah tak kurangkan setiap daripada fadilat dia. Satu salat, 5 waktu salat kita masih lagi dapat fadilat 50 waktu salat. Kerahiman Allah. Tapi hari ni apa yang umat ni nak buat dengan salat? Apa yang disebutkan oleh Al-Quran? Allah firman, qad aflahal mu'minun. Telah berjaya orang iman. Siapa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang dalam salat dia khusyuk. Hak ni dia berjaya. Dia jaga sungguh 5 waktu salat. Nabi turun, tuan-tuan, daripada Isra', daripada Mi'raj. Rumah yang Nabi pergi antara rumah pertama